taala. Pada malam ni saya akan membicarakan tentang tajuk fiqh Telaga Barahut. Fiqh ataupun bagaimana kita memahami tentang isu yang berkaitan dengan Telaga Barahut, ataupun ia juga disebut sebagai Barhut. Apa dia Telaga Barahut, apa dia Telaga Barhut, dan kenapa saya memilih tajuk ini? Sidang hadirin mukminin, dalam beberapa hari ini kita dapati bahawa ada satu isu dalam masyarakat kita yang membabitkan seorang tokoh yang kerap muncul di kaca televisyen, yang mengajar orang ramai berkenaan dengan agama, yang bercerita berkenaan dengan kisah yang berkaitan dengan Telaga Barahut. Apa yang berlaku ialah isu ini kemudiannya menjadi agak kecoh, kerana Telaga Barahut itu dia ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui. Kemudiannya seorang artis perempuan menegur ustaz tersebut dan bertambahlah panasnya isu ini. Jadi tujuan saya bicarakan tajuk ini bukanlah untuk ambil kesempatan daripada apa yang berlaku, tetapi tujuan kita sebagai seorang Islam ialah untuk memahami isu-isu keagamaan dengan cara yang betul. Sidang hadirin mukminin, maka pada malam ini saya akan mulakan dengan kisah tersebut dahulu. Kisah itu sebenarnya diambil daripada satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang terkenal, seorang muhaddis yang terkenal, ulama hadis yang terkenal, tokoh yang terkenal dalam agama kita Islam, iaitu Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi terkenal kerana beliau banyak menulis tulisan-tulisan yang kemudiannya menjadi rujukan utama bagi alim ulama, termasuklah pada zaman ini. Antara kitab beliau yang terkenal ialah Siyar A'lam An-Nubala. Itu antara yang terkenal, satu kitab yang besar yang menjadi rujukan bagi para alim ulama yang mengajar ilmu-ilmu agama kepada masyarakat. Satu lagi tulisan beliau yang terkenal ialah satu tulisan yang bertajuk Al-Kabair. Al-Kabair ialah satu kitab yang bermaksud dosa-dosa besar. Jadi sebahagian ustaz-ustaz kita dia ambil buku ni Al-Kabair ataupun dosa-dosa besar ini menjadi sebahagian daripada teks pengajian, sama ada kuliah maghrib, kuliah subuh dan sebagainya di masjid, di surau dan lain-lain. Maka dalam buku beliau yang bertajuk Al-Kabair, dosa-dosa besar ini, Imam Az-Zahabi dia bawakan kepada kita satu kisah yang berkaitan dengan Telaga Barahut. Baik, saya ringkaskan cerita dia macam ni. Di mana ada satu orang lelaki, dia ingin menunaikan haji di Mekah. Maka bila dia ingin menunaikan haji, sama sebagaimana kita lah, kita akan bawa bekalan. Kan, bekalan yang kita bawa itu macam-macam. Ada yang bawa banyak bekalan dengan pakaian, ada yang bawa kain ihram sampai 3 pasang. Kain ihram kalau 2 pasang pun dah penuh satu beg. Nah, tapi kita penuh bawa ni sampai 3 pasang. Padahal dekat Mekah, dekat Madinah, dekat Mekah, Madinah ni kalau nak beli tu punyalah banyak. Tak apalah. Tapi kita bawalah. Ada orang pula bekalan yang dia mesti bawa, antaranya mesti kicap kena ada. Kan? Dengan sosnya. Sos dekat sana dia lain, dia tak sama. Macam-macam. Dan termasuk bekalan yang kita biasa bawa ialah duit. Cuma zaman kita hari ini zaman moden, dengan efisiennya tabung haji sekarang ni kita tak payah bawa duit cash. Kan, kita masuk dalam akaun, kita boleh keluarkan di sana. Itu bagusnya. Bawah hotel kita tabung haji akan buka kaunter untuk kita keluarkan duit. Baik, zaman dulu dia tidak ada sistem macam yang kita ada sekarang sebagaimana tabung haji. Kena bawa duit. Maka Imam Az-Zahabi dia bawa kisah ni, yang mana satu orang lelaki ni dia bawa duit 100 dinar.
Dia bawa duit 100 dinar. Bila dia bawa duit, tuan-tuan sekalian, sekarang ni masalah dia ialah bila dia nak menunaikan haji, dia nak letak duit dekat mana? Kan? Dia nak letak duit dia dekat mana? Macam kita lah, bila kita bawa duit banyak, antara benda yang kita biasa buat, kita tinggal dalam bilik hotel. Kan? Ataupun kita bawa sekali letak dalam tali pinggang. Sampai ada yang kena toreh tali pinggang, hilang duit. Tali pinggang ada, duit tak ada. Kan? Ada yang bawa beg, tengok-tengok tinggal tali beg je. Kan? Beg dia kena potong oleh satu pisau yang sangat tajam. Macam-macam pencuri ni, tuan-tuan. Jadi calon yang ingin menunaikan haji ni, dia bawa duit. Maka bila dia nak pergi wukuf di Arafah, tuan-tuan sekalian, dia duk fikir dia nak letak duit dia dekat mana, dia takut hilang. Maka dia pun cari satu orang yang dia percaya orang ni boleh dipercayai, boleh diberi amanah untuk simpan duit. Maka dia bagi duit kepada orang ni, dia pun pergi menunaikan ibadat haji. Selesai menunaikan ibadat haji, tuan-tuan, dia balik semula ke Mekah, tengok-tengok orang ni, orang yang dia bagi amanah untuk simpan duit tadi, sudah meninggal dunia. Bila sudah meninggal dunia, maka dia nak cari duit dia tadi. Dia pergi berjumpa dengan keluarga si mati. Mereka tak tahu menahu tentang kat mana orang tu simpan duit dia. Maka dalam usaha dia nak dapatkan duit tadi, dia pergi berjumpa dengan seorang alim di Mekah, minta nasihat dengan orang alim ni tentang masalah dia tadi, yang mana dia dah bagi amanah dekat orang tu. Tiba-tiba orang tu meninggal dunia, yang keluarga dia ni pula tak tahu menahu tentang duit berkenaan. Maka si alim, orang yang alim di Mekah ni, ulama Mekah ni, tuan-tuan, dalam kisah ini memberi nasihat kepada orang berkenaan supaya pergi ke telaga Zamzam. Pergi ke telaga Zamzam dan panggil si mati tu, arwah tu di telaga Zamzam. Kan? Panggil arwah si mati ni di telaga Zamzam. Kalau dia tu penghuni syurga, dia akan menyahut di telaga Zamzam. Maka orang ni, tuan-tuan, pergilah dekat telaga Zamzam. Dia pergi panggil orang tu. Dia pergi panggil si mati dekat telaga Zamzam. Panggil sekali tak menyahut, panggil kali kedua tak menyahut, kali ketiga tak, dan seterusnya. Sedangkan si alim tadi bagi tahu dekat dia, kalau orang tu adalah ahli syurga, dia akan menyahut di telaga Zamzam. Maka hamba Allah tadi dia balik semula kepada orang alim tadi, bagi tahu bahawa dia dah panggil dah beberapa kali tapi kawan tu tak menyahut. Maka si alim ni bila dia mendengar berita berkenaan, dia pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata dia bimbang kalau si mati tu dia adalah penghuni neraka. Dia kata nak dapatkan pengesahan, pergilah ke Telaga Barahut. Telaga Barahut ni, tuan-tuan, dia berada di Hadramaut, Yaman. Di Hadramaut, Yaman. Siapa yang ada Mr. Google dekat rumah, ada smartphone, dia boleh check, tengok dalam tu gambar lembah ataupun wadi ataupun Telaga Barahut ataupun Barut pun ada, tengok ejaan lah. Tuan-tuan boleh tengok dalam tu. BHAROOT pun ada ejaan, macam-macam ejaan. Tengok dalam Google Image, tuan-tuan boleh tengok gambar telaga berkenaan ataupun lembah berkenaan. Jadi hamba Allah tadi daripada Mekah, dia pergi bermusafir sampai ke Yaman, ke Hadramaut, pergi cari tempat yang bernama Telaga Barahut tadi. Bila dia tanya orang ramai dekat mana Telaga Barahut, orang ramai tunjuk dekat dia, tu dia Telaga Barahut. Baik. Maka bila dia sampai ke Telaga Barahut, dia pun buat sebagaimana nasihat daripada orang alim Mekah tadi. Dia pun panggil. Bila dia panggil si arwah tadi, roh tadi dekat Telaga Barahut, tiba-tiba kawan tu menyahut. Tiba-tiba kawan tu menyahut. Maka dia pun bagi tahulah hasrat dia yang dia panggil tadi, tujuan dia nak balik duit dia tadi. Maka orang tu bagi tahu dia bukan berniat tak mau bagi duit tu, tapi dia kata dia tak percaya kepada ahli keluarga dia, menyebabkan dia simpan duit amanah tadi, dia simpan dalam kawasan rumah dia. Dia bagi tahu, pergilah tempat tu, nanti kamu akan jumpa duit tu yang aku simpan dalam satu kawasan dalam rumah aku, dia kata.
Maka si hamba Allah yang buat haji ni, dia pun tanya kepada si mati. Dia kata, yang kami semua tahu engkau ni orang baik, dan kami semua melihat, menyangkakan bahawa engkau ni orang yang baik. Tapi kenapa engkau berada di sini yang menunjukkan bahawa engkau adalah penghuni neraka? Maka orang tu menjawab bahawa dia sebenarnya dia ada satu orang adik perempuan yang miskin, tapi dia tak peduli kepada adik perempuan dia yang miskin itu. Dia rasa bahawa adik perempuan dia yang miskin itu menyusahkan dia, maka dia tidak mempedulikan tentang keadaan adik perempuan dia yang miskin berkenaan. Dengan sebab itulah maka aku diazab di dalam neraka Jahannam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah ini disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, dan Imam Az-Zahabi kata kisah itu adalah benar kerana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la yadkhulul jannah qati'. Hadis sahih dalam sahih Imam Muslim, Nabi kata la yadkhulul jannah qati', tak masuk syurga, qati', pemotong, pemutus. Pemutus apa dia? Pemutus silaturrahim. Baik. Sekarang ni isu dia apa tuan-tuan? Isu dia ialah sama ada kisah ni kita boleh pakai atau kita tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab kisah ni kisah yang pelik. Kisah dia pelik. Tapi kalau kita nak kata tak boleh pakai, masalahnya kisah ni dibawakan kepada kita dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi bukan calang-calang orang. Tapi kisah tu kita nak terima, kita rasa susah nak terima. Tang mana yang kita rasa susah nak terima? Iaitu bila kita ada masalah, kita boleh pergi panggil orang mati. Yang ni ada masalah. Boleh tak tuan-tuan? Dah kita dengar kisah ni, Imam Zahabi pun bagi tahu dekat kita kisah ni, nanti tuan-tuan ada masalah dengan kawan kita dah mati, pergi panggil dia dekat Telaga Zamzam. Boleh tak? Ni nasihat daripada orang alim ni. Orang alim bukan orang alim dekat balik pulau dah, bukan ustaz balik pulau. Ni orang alim dekat Mekah. Riwayat ni pula riwayat daripada Imam Az-Zahabi. Kita pun ambil kisah ni, kita kata kita teringat, oh kita ada masalah dengan kawan kita ni. Dia tak bayar hutang dekat aku ni, aku nak pergi minta hutang dengan dia. Kita pun try nak tengok dia ahli syurga ke tidak, try dekat Telaga Zamzam dulu. Syekh, panggil ni Syekh dulu ni, panggil Syekh. Tak, Syekh. Oi. Panggil dia beberapa kali, dia tak menyaut. Kita pun dah latih, kita dah belajar malam ni kan. Dah belajar malam ni, kita kata confirm dah ahli neraka dah. Memang tak bayar hutang, memang aku tahu, aku jangka pada awal lagi dia ni memang ahli neraka. Boleh kita hukum gitu? Boleh? Lepas tu kita pun pergilah pula ambil tiket kapal terbang pergi kat Yaman pula. Pergi dekat Yaman, panggil pula, "Oi Syekh." Panggil dia, "Syekh, mai Ustaz, aku duk tunggu ni." Tengok tak keluar. Mana nak keluar? Tak menyahut. Bila tak menyahut, boleh tak kita buat kesimpulan? Dia ni syurga dak, neraka pun dak. Duk tengah-tengah. Pasal apa duk tengah-tengah? Ni confirm pasal dia tak bayar hutang aku. Boleh buat kesimpulan gitu? Tak boleh. Kan? Tak boleh. Tapi masalahnya tuan-tuan, kisah ni dibawakan kepada kita oleh Imam Az-Zahabi. Sekarang soalan dia tuan-tuan, nak pakai tak mau pakai cerita ni? Sedangkan Imam Az-Zahabi dia bawa kisah ni, kalau siapa yang tengok teks dia dalam bahasa Arab, dia bermula dengan perkataan hukiyah, hikayat, yang kita orang Melayu tu sebut hikayat tu kan. Hikayat maknanya dihikayatkan. Kalau bahasa Melayu lah, dihikayatkan. Hikayat ni cerita betul ke cerita tak betul? Cerita yang tak boleh dipastikan kebenaran dia, kita panggil dia hikayat. Maka Imam Az-Zahabi pun tuan-tuan, dia guna sirah tamrid, sirah sakit, sirah yang menunjukkan bahawa dia lemah, yang dia tak boleh dijadikan dalil. Tak boleh dijadikan dalil, sebab tu dia memulakan perkataan dengan hukiyah, dihikayatkan. Tapi masalahnya ujung tu dia kata kisah ni dibenarkan oleh hadis Imam Muslim, la yadkhulul jannah qati'. Tu masalah dia.
Kita nak pakai macam mana, tuan-tuan? Kita nak pakai macam mana? Atas dia mula dengan perkataan hukiyah, dihikayatkan, tapi di bawah tu dia kata kisah ini dibenarkan oleh hadis Muslim, la yadkhulul jannah qati'. Baik, muslimin muslimat sekalian, sebelum saya ulas lebih lanjut kisah ni, saya nak bagi beberapa contoh supaya tuan-tuan mudah faham. Sebagai contoh, tuan-tuan mengaji kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ini kitab tasawuf. Hujjatul Islam Imam Ghazali seorang ulama yang sangat hebat. Tapi Imam Ghazali dalam kitab dia Ihya Ulumuddin, dia ada terdapat dalam kitab tu hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu. Sebab tu bila tuan-tuan tengok kitab Ihya Ulumuddin yang ditahqiqkan ulama tulis hadis ni status dia apa, kategori apa, sahih ke, hasan ke, dhaif ke, maudhu' ke, maka disenaraikan hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu yang digunakan oleh Imam Ghazali dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Adakah maksudnya Imam Ghazali ni sesat? Tak, dia bukan sesat. Tapi dia ulama yang hebat. Cuma dia ada kekurangan dia sebagai seorang manusia biasa, menyebabkan dalam bidang hadis dia ada kelemahan, dan kelemahan itu termasuk dia bawa hadis-hadis yang palsu dalam kitab dia. Itu satu contoh, tuan-tuan sekalian. Contoh yang kedua, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ni seorang ulama yang hebat. Sebut nama dia semua orang tahu. Siapa yang belajar aliran hadis, dia akan tahu bahawa Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah seorang ulama yang hebat. Tapi saya nak tunjuk contoh kepada tuan-tuan sekalian. Bagaimana Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ni, kami pelajar undang-undang di UIA duk belajar kitab dia, tuan-tuan, tahun 5. Tahun 1, tahun 2, tahun 3 undang-undang sivil, undang-undang syariah sama banyak, 50%. Sampai tahun 3 sivil dengan syariah 50%. Masuk tahun 4 100% kami belajar undang-undang sivil. Masuk tahun 5 100% kami belajar undang-undang syariah dalam bahasa Arab. Baik, kitab dia yang terkenal nama dia Turuq Hukmiyah. Turuq Hukmiyah ni, tuan-tuan sekalian, satu kitab yang hebat yang dikarang oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Tapi kita mengaji ni, tuan-tuan, kita tak boleh ambil bulat-bulat daripada Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Sebab itu para ulama dia tahqiqkan balik kitab tu. Dia tahqiqkan balik, dia tapis, nak tengok yang mana yang sahih, yang betul, yang mana yang ada masalah, yang ada kecacatan, kita perbetulkan. Bukan bermakna bahawa Imam Ibn Qayyim ni seorang yang sesat, tak. Dia bukan sesat, dia ulama muktabar. Tapi dalam penulisan dia ada kekurangan-kekurangan dia. Contoh, tuan-tuan sekalian, ni hak saya nak cerita ni yang duk mengaji masa UIA dulu, tuan-tuan. Dalam kitab yang kami duk guna ni, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Ilmiah. Darul Kutub Ilmiah, tuan-tuan, pada muka surat, contohnya saya ambil pada muka surat 44, contohnya muka surat 44, 45, 46, fasal yang menceritakan, dia kata wa minal hukmi bil firasah wal amarat. Dia kata wa minal hukmi bil firasah wal amarat. Nak cerita masalah kita buat hukum, penghakiman, judgement seorang hakim, dia nak buat keputusan macam mana, cara nak tengok bukti. Cara nak tengok bukti macam mana, antaranya yang diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam buku dia tentang prosedur undang-undang Islam ni, dia cerita pada fasal berkenaan dengan firasah dan amarat. Nak tengok firasah dan amarat. Firasah ni kalau bahasa Melayu kita ni ialah ramalan lah, jangkaan. Kita tengok kepada benda tu, kita buat jangkaan berdasarkan benda yang kita tengok dan juga tanda-tanda yang ada. Tanda-tanda yang ada yang kita boleh buat keputusan daripada apa yang kita nampak. Contohnya kita kata orang tu dia minum arak umpamanya. Kita tak nampak dia minum arak, tetapi bau mulut dia. Itu contoh.
ataupun dia berjalan, kita suruh dia berjalan atas garisan lurus, dia berjalan atas garisan lurus tak boleh, dia duk uyung ayang. Itu contoh amarat, tanda-tanda yang menunjukkan bahawa dia mabuk. Sebab zaman dulu dia tak ada mesin khas untuk nilai orang tu mabuk tak mabuk, tak ada. Baik, pada muka surat 46 ni dia menceritakan kepada wa minal hukmi bil firasati wal amarat. Maka dalam kisah, dalam tajuk ni, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia bawa satu cerita berkenaan dengan Umar Al-Khattab. Dia kata wa utiya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bi rajulin aswadin. Dia kata Umar Al-Khattab didatangi oleh seorang lelaki kulit hitam. Umar Al-Khattab didatangi oleh seorang lelaki kulit hitam. Wa ma'ahum ra'atin sauda. Dia datang bersama-sama dengan dia, jumpa dengan Umar Al-Khattab ni, bini dia kulit hitam juga. Dia hitam, bini dia pun hitam. Pergi jumpa dengan pemimpin Islam masa tu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, maka dia berkata kepada Umar Al-Khattab, ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin. Dia kata dekat Umar Al-Khattab, dia kata aku ni, dia kata hitam. Nah, dia hitam sungguh, dia kata dia hitam lah kan. Aku ni hitam, dia kata. Lepas tu dia kata wa hadhihi sauda ala ma tara. Dia kata ni bini aku ni engkau tengok pun hitam, dia kata. Nah, aku ni hitam dan dia kata engkau tengok bini aku ni pun hitam, dia kata. Minta maaf lah siapa yang berasa dia hitam kan. Tapi ni cerita dalam kitab ni. Baik, dia kata, tapi dia kata bila bini aku beranak, bini aku bersalin, dia kata biwalad ahmar, dia datang apa ni, bila isteri aku bersalin, isteri aku melahirkan anak merah. Anak merah. Tuan faham kan? Faham kan? Aku hitam, bini aku hitam, tiba-tiba keluar anak orang putih, kalau merah tu kan. Timbul tanda tanya, ni anak siapa ni? Kan? Ni anak siapa ni? Aku hitam, bini aku hitam, tiba-tiba keluar anak ni merah anak tu. Maka dia kata, faqalat al-mar'ah, berkatalah bini dia, si perempuan tadi, bini dia kata, wallahi ya Amiral Mu'minin. Dia kata demi Allah wahai Amiral Mu'minin, ma khuntuhu. Dia kata aku tidak khianat kepada dia, aku tidak curang kepada suami aku. Bini dia kata, yalah kita orang perempuan kan, orang balik pulau ni nampak putih-putih belaka orang perempuan kan, putih kan, laki kita pun putih. Nah, tiba-tiba keluar anak hitam. Contohnya anak mami ke anak mamak keluar hitam. Suami hak jenis berfikiran singkat, anak siapa? Kan? Lagu tu lah, anak siapa ni? Contohnya. Ataupun kita kulit sawo matang macam saya lah, kulit sawo matang macam saya, isteri saya pun kulit sawo matang macam saya, tiba-tiba keluar anak putih melepak, mata sepet, anak Cina. Kita pun tanya, anak siapa ni? Kan? Tuan-tuan tengok saya macam Cina tak? Tak kan? Ada irah Cina juga sikit-sikit. Katalah saya Melayu, tuan-tuan nampak saya Melayu kan? Isteri saya Melayu, tiba-tiba keluar mata sepet, anak siapa ni? Lagu tu lah lebih kurang lah. Saya buat perumpamaan lebih kurang. Dia kata aku tidak curang kepada dia wahai Amiral Mu'minin. Sesungguhnya anak tu anak dia. Dia nak bagi tahu lagu tu lah. Anak tu anak dia. Aku tidak betray dia, aku tidak curang dekat dia. Dia bagi tahu. Maka Umar Al-Khattab dia, tuan-tuan, la yadri ma yaqul. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia bawa cerita ni, dia kata la yadri ma yaqul. Umar Al-Khattab tak tahu nak buat apa-apa, tak tahu nak kata apa, kan? Susah ni, susah. Baik, maka dia kata fasa'ala an zalik Ali bin Abi Talib. Maka Umar Khattab tanya dekat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Faqala, berkatalah Ali bin Abi Talib lil aswadi, dia tanya dekat si lelaki hak hitam tu. Dia kata inni sa'altuka an syai'. Dia kata in sa'altuka an syai',
kalau aku tanya hang pasal satu benda, hang nak cakap betul ke nak cakap bohong? Lagu tu lebih kurang lah kan. Kalau aku tanya hang satu benda, engkau nak cakap benar atau engkau nak bohong dekat aku? Qala, dia kata, ajal wallahi, dia kata, sudah tentu aku akan cakap benar, demi Allah sudah tentu aku akan bercakap benar. Dia kata, maka Ali bertanya kepada si lelaki kulit hitam ni, dia kata, adakah kamu jima isteri kamu wahia haid? Adakah kamu jima dia ketika mana dia haid, ketika dia haid? Ketika dia haid. Sebab tu Ali tanya lagu tu. Kalau aku tanya dekat hang satu benda, hang nak cakap betul ke tak betul? Jadi si lelaki kulit hitam ni kata, aku nak cakap betul. Maka dia kata, adakah masa-masa kamu jima dia dalam keadaan haid? Qala, dia kata, qad kana zalik. Dia kata, dia mengaku. Orang balik pulau ni ada kot perangai lagu ni kan. Bini kata lampu merah bang, no entry. No entry. Abdulli apa aku? Tu tak akan tanya, ada ke ustaz perangai lagu tu? Apa tak adanya? Tu Emma Fatimah kan? Apa isu berkemban ke apa? Hak seorang lagi tu isu pakai tudung. Jenis boleh jawab, tak apalah kalau masuk neraka pun saya reda. Boleh jawab lagu tu. Tu tak nak pelik apa? Kan? Ada orang Melayu yang beragama Islam, dia boleh jawab lagu tu. Apa yang kita nak pelik dalam dunia hari ni? Ada orang dia tak ambil kira akibat daripada lafaz lisan dia tu, yang keluar daripada mulut dia tak peduli, dia keluar je. Kalau bakar dengan api atas dunia pun tak larat, macam mana nak masuk dalam neraka? Boleh reda pula tu. Dia tahu ke tak tahu, akibat dia cakap kita pun tak tahu. Baik, tak apalah, kita harap ada orang pergi nasihat dekat dia. Baik. Kawan ni yang kulit hitam ni mengaku dia jima isteri dia masa isteri dia dalam keadaan haid. Dia kata, qala Ali, berkata Ali, Allahu akbar, Allah maha besar. Dia kata nutfah ni, benih ni, bila dia bercampur dengan darah haid, fa khalaqallahu azza wa jalla minha khalqan, maka dia kata Allah Ta'ala menjadikan daripada benih yang bercampur dengan darah haid akan bayi yang berwarna merah tadi. Ali kata dekat si suami yang kulit hitam tu bahawa dengan sebab kamu jima dia dalam keadaan haid, sperma kamu, benih kamu masuk dalam perut dia masa dia haid, maka benih itu, air mani tadi bercampur dengan darah haid, maka anak kamu tadi terjadi hasil daripada benih kamu yang bercampur dengan darah haid yang berwarna merah, menyebabkan anak kamu tu berwarna merah, maka kamu terimalah dia sebagai anak kamu. Sidang hadirin mukminin, siapa yang bawa kisah ni? Yang bawa kisah ni adalah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama yang hebat, yang sangat teliti dalam masalah tapis benda-benda fakta, nak pastikan fakta berkenaan dengan agama. Tak ada benda khurafat, tak ada benda tahyul, tak ada benda palsu, tak ada hadis-hadis yang karut, hadis-hadis palsu, tak ada. Imam Ibnul Qayyim antara seorang ulama yang sangat strict, tuan-tuan sekalian. Strict. Tapi tuan-tuan boleh bayang, dalam karangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ni tuan-tuan, ada cerita macam ni. Nak tanya, lepas ni siapa nak anak kala merah boleh jimak bini dia masa haid? Boleh? Dosa tu dosa lah kan. Tapi orang kita berapa ramai yang kira bab dosa pahala? Nak tanya tuan-tuan, boleh ke dapatkan anak berwarna merah, nak bagi anak tu lawa, jima isteri masa haid? Guna ni Sayyidina Ali yang buat judgement, penghakiman daripada kisah yang berlaku pada masa pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Maka dalam kitab Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, lepas ditahqiqkan fakta-fakta betul macam mana, yang tak betul macam mana, baru kita jumpa diperbetulkan balik. Tuan-tuan sekalian, bila tuan-tuan boleh tengok dalam kitab yang telah ditahqiqkan, dia kata innal hamla, dia kata sesungguhnya pregnancy ni, kehamilan ni, dia kata
tak ada kaitan, tidak ada kaitan dengan haid selama-lamanya. Tak ada kaitan dengan haid selama-lamanya. Maknanya macam ni. Kalau tuan-tuan bersama dengan isteri masa dia haid, benda tu haram lah, benda tu haram. Tapi kita bagi contoh buat andaian. Katalah si suami jima isteri dia dalam keadaan haid, maka selama-lamanya isteri dia takkan mengandung. Takkan mengandung. Dia menyalahi ilmu yang ada sampai sekarang, tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian banyaklah dia punya huraian, tapi dia nak ceritanya bahawa kedudukan rahim tu macam mana, sel telur perempuan tu macam mana, lepas tu sperma suami ni masuk macam mana, yang menunjukkan bahawa dia takkan jadi bayi semasa apabila hubungan suami isteri itu dilakukan semasa haid. Maka muslimin muslimat sekalian, dia kata dalam tahqiq ni, dia kata hak sepatutnya, dia kata yang sepatutnya katalah kita ni ada pada zaman Saidina Ali, katalah betul Saidina Ali yang kata macam tu. Hak eloknya Saidina Ali kata macam mana? Sepatutnya kepada si lelaki kulit hitam tu, sepatutnya dia kata dengan menggunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima yang datang berjumpa dengan Nabi bersama-sama dengan isteri dia, yang mana anak dia tu kulit hitam. Anak dia kulit hitam. Dia ni Arab biasa. Kan dia ni Arab biasa, tiba-tiba dapat anak kulit hitam. Yang Imam Ibn Qayyim cerita tadi, dua-dua tu kulit hitam, tiba-tiba dapat anak warna merah. Yang Nabi ni tuan-tuan, zaman Nabi ni ada dalam satu hadis yang mana dua-dua ni tuan-tuan orang Arab biasa, tapi tiba-tiba anak dia kulit hitam. Maka ditanya kepada si lelaki yang tak puas hati tadi, halaka ibl, adakah kamu ada unta? Kamu ada unta tak? Qala na'am, dia kata ya, aku ada unta. Qala ma alwanuha, apakah warna-warna dia? Warna unta yang kamu ada tu apa warna dia? Qala, dia jawab, warna unta yang aku ada ni merah. Dia kata unta dia tu warna merah. Qala dia kata hal fiha awraq, dia kata ada tak di kalangan unta-unta kamu, anak-anak unta yang kamu ada tadi, yang bercampur-campur warna dia? Maka qala na'am, dia kata ada. Maka ditanya kepada dia, man aina ja'u, dia kata dari mana dia datang? Unta kamu tu pasal apa warna dia bercampur-campur? Dari mana dia datang yang menyebabkan warna dia bercampur-campur? Maka orang tu jawab, mungkin daripada nasab keturunan dia hak atas-atas tu. Maka itulah cara jawapan yang betul dalam masalah kesilapan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah bila dia bawa cerita ni. Ini contoh tuan-tuan sekalian, bahawa tidak semua yang dikarang oleh Imam Ibn Al-Jauziyah tu para ulama kemudian boleh terima. Sebab kemudiannya apa yang dia bawakan itu tak boleh diterima. Maka mereka mencadangkan ada dalil lain, ada nas lain yang boleh digunakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah untuk memperkuatkan hujah dia dalam masalah menggunakan amarat dan firasah sebagai cara kita menghakimi sesuatu kes. Itu contoh muslimin muslimat sekalian. Jadi sebab tu kita ni sidang hadirin mukminin, kita kena hati-hati dalam perkara yang macam ni. Baik. Soalan seterusnya ialah, adakah kisah macam ni kisah yang langsung tidak ada asas dia? Adakah kisah macam ni langsung tidak ada asas, tidak ada kebenaran? Sidang hadirin mukminin, sebenarnya kisah yang macam ni ada asal usul dia. Ada asal usul dia. Baik, antaranya ialah hadis daripada Imam At-Tabrani. Hadis daripada Imam At-Tabrani, tuan-tuan sekalian, saya baca maksud dia sahaja. Dia sebut bahawa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ma'in ala wajhil ard, sebaik-baik air atas muka bumi ni, air apa dia? Air Zam-Zam.
Air Zam-Zam, sebaik-baik air yang ada atas muka bumi ialah air Zam-Zam. Padanya makanan daripada segala makanan dan penawar bagi segala penyakit. Ma'u Zam-Zam fihi ta'amun minat ta'am. Dia kata padanya makanan bagi segala makanan dan penawar bagi segala penyakit. Dan seburuk-buruk air di atas muka bumi ialah air di lembah Barahut, di Wadi Barahut, berhampiran dengan Kubah Hadral Maut di Yaman. Seperti kaki belalang daripada serangga, jadilah dia membuak-buak pada waktu pagi dan pada waktu petang tanpa sebarang basahan. Baik, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, tuan-tuan sekalian. Dan hadis ni bukan hadis yang ditolak oleh para ulama. Para ulama menerima hadis ini, termasuk yang diterima oleh Al-Haythami dalam Majma' Al-Zawaid dia, dan disebut sebagai rijal dalam sanad itu rijal yang thiqah, dan kemudian juga dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani dan sebagainya. Dan rawi-rawi dia disifatkan sebagai perawi yang thiqah, walaupun sebahagian daripada mereka dipertikaikan. Baik, sidang hadirin mukminin, ini menunjukkan kepada kita bahawa hadis pasal air daripada wadi lembah Barahut ni adalah satu cerita yang ada kebenaran. Kebenaran dari segi mana? Kebenaran dari segi lembah Barahut ada, telaga Barahut ada, dan dia ada air. Dan Nabi sebut bahawa air yang paling buruk ialah air daripada Wadi Barahut. Sebab itu dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, air daripada lembah Barahut termasuk air yang makruh untuk kita gunakan. Bila kita mengaji bab jenis-jenis air untuk bersuci, dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ada beberapa jenis air yang dilarang kita guna. Tapi larangan tu tak sampai tahap haram. Dia tahap makruh, tidak disukai. Makna kalau kita tinggalkan amalan itu dapat pahala. Apa dia? Contohnya air musyammas, air yang kena matahari yang berkarat tu, dalam bekas yang berkarat. Sebab apa? Sebab air tu walaupun sah kita ambil wuduk, tapi air tu dia boleh memudaratkan kesihatan kita. Dalam mazhab Imam Syafi'i, air yang terlalu panas, kan, tak sesuai untuk tubuh kita. Kita pergi ambil air semayang menggunakan air yang terlalu panas, tak sesuai dengan tubuh, dia boleh memudaratkan tubuh kita. Ataupun air yang terlalu sejuk, macam saya pernah try tu, kan. Saja nak try, terlalu sejuk tak boleh, tuan-tuan, dia memudaratkan kita. Sebab tu dalam Islam dia benarkan kita bertayamum walaupun ada air. Walaupun tak mati, tuan-tuan, ambil air semayang pakai air tasik. Saya ambil air semayang tak mati pun, sampai basuh kaki tak mati, tapi seksa, kan, seksa. Jadi Islam kata tu ada tayamum. Baik. Dan satu lagi, air yang daripada tempat yang tak elok ni, iaitu daripada lembah Barahut. Baik, muslimi muslimat sekalian, maka hadis tu hadis yang dipersetujui oleh para ulama sebagai hadis yang kita boleh terima. Maka kalau kita nak kata bahawa memang ada satu tempat yang Nabi sebut dalam hadis baginda, jawapan dia memang ada. Satu lagi muslimi muslimat sekalian, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, oleh Ibnu Hibban dalam sahih dia, dan juga disebut sahih oleh Al-Albani dan sebagainya, iaitu satu hadis yang menyebut tentang sesungguhnya orang yang beriman. Innal mu'min idza hadarahul maut, satu orang yang beriman apabila datang kepada dia kematian, nescaya datanglah kepada dia malaikat rahmat. Apabila dicabut nyawanya, diambil nyawanya, maka dijadikan pada sutera putih yang dibawa dengannya sampai ke pintu langit. Dan mereka berkata, kami tidak dapati bau yang lebih wangi daripada bau ini. Maka disebut kepada dia, tinggalkanlah untuk dia berehat, maka sesungguhnya dia berada dalam kesedihan. Lalu ditanya, apa yang dilakukan oleh orang itu? Apa pula yang dilakukan oleh orang itu? Apa pula yang dilakukan oleh orang itu?
Manakala orang kafir pula, apabila diambil nyawa dia dan dibawanya ke pintu bumi, lalu berkata penjaga bumi, kami tidak dapati bau yang lebih busuk daripada ini, sehingga sampai kepada perut bumi yang paling bawah. Tuan-tuan sekalian, baik, dalam hadis yang lain, iaitu hadis yang dibawakan oleh Al-Qazwaini dan sebagainya, dia menyebut tentang sesungguhnya anna fiha arwahal kuffar, sesungguhnya pada telaga Barahut itu ada roh orang kafir, wal munafiqin, dan roh orang munafik, dan dia merupakan telaga yang berbahaya. Dia tu dalam sampai ke bawah, lama pada tempat yang jauh daripada orang, dan juga dia adalah lembah yang gelap. Sebab tu saya sebut tadi bahawa bagi tuan-tuan yang boleh cek dalam Google, tuan-tuan boleh tengok gambar lembah berkenaan telaga tu macam mana air yang ada tadi. Kalau kita tengok pun kita rasa tak ada selera nak pergi ambil wuduk kat situ. Tak ada selera kita nak pergi ambil wuduk kat situ, dan disebut juga tempat itu dia mempunyai bau yang busuk dan sebagainya. Baik, sedang hadirin mukminin, maka ada banyak lagi dalil-dalil lain, pendapat-pendapat lain yang menunjukkan bahawa telaga Barahut itu memang disebut oleh Nabi dan disebut oleh para ulama. Tapi kita sebagai orang Islam, kita terima cerita telaga Barahut ini setakat mana yang ada dalam hadis yang diterima oleh para ulama. Dalam lain perkataan, hadis tu sahih ataupun hadis tu hasan. Manakala hadis-hadis yang dipertikaikan menyebabkan hadis itu dikira sebagai hadis maudhu' dan sebagainya, kita tak boleh terima. Termasuklah cerita tadi yang ada dalam karangan Imam Az-Zahabi yang tidak ada sanad, tak sebut sanad dia hanya sebut hikayat. Macam mana kita nak jadikan dalil? Tak boleh. Cuma yang kita boleh jadikan dalil ialah cerita tadi, dia nak bagi tahu bahawa orang tadi duduk dalam neraka kerana dia tidak mempedulikan adik perempuan dia yang kesusahan. Maka cerita itu, yang poin tu dibenarkan oleh Imam Az-Zahabi sebab dia sesuai dengan hadis Imam Muslim, la yadkhulul jannah qati'. Tapi cerita hak lain tu kita tak boleh pakai. Maksudnya tuan-tuan tak boleh pergi dekat telaga Zamzam nak tiru kisah tu, tak boleh. Pergi dekat Hadramaut, dekat telaga Barahut, tuan-tuan nak tiru kisah tu, aku nak tahu adik-beradik aku hak mati ni ahli neraka ke tak? Tak boleh tiru yang tu. Itu cara kita muslimin muslimat sekalian, bila kita terima cerita yang macam ni, kita kena berhati-hati. Dan sebagaimana yang kita sebut, tidak semua benda yang disebut oleh para ulama kita terima bulat-bulat. Ustaz ke, siapa ke, ahli agama, tokoh agama, bila dia bercakap, maka kita sebagai orang Islam, kita kena berpegang kepada dalil. Sebab tu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia agak berbeza tuan-tuan dengan imam mujtahid yang lain. Imam Syafi'i tuan-tuan, dia punya hujah dia, nombor satu apa dia? Quran. Nombor dua, hadis ataupun sunnah Nabi. Nombor tiganya ialah ijma'. Nombor empatnya qiyas. Imam Syafi'i, dia tak terima qaul sahabat, pendapat sahabat sebagai dalil dalam mazhab dia. Sebab bagi Imam Syafi'i, pendapat sahabat boleh silap. Itu pegangan Imam Syafi'i, pendapat sahabat dia boleh silap. Selagi sahabat tidak ijma', selagi itu dia kata pendapat sahabat tak boleh dijadikan dalil. Itu dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu menunjukkan kepada kita bahawa bukan setakat ulama, Imam Syafi'i pun kalau pendapat sahabat dia kata boleh terima, boleh tolak, tak jadi masalah. Itu jadi mudah-mudahan dengan penerangan yang sedikit sebanyak ini, kita dapat manfaat untuk memahami tentang isu yang berkaitan dengan telaga Barahut tadi. Jadi muslimin muslimat sekalian, saya buka kepada tuan-tuan, kepada sidang hadirin sekalian, jikalau tuan-tuan ada sebarang soalan nak tanya tentang isu ni, ataupun ada nak tanya tentang perkara lain.
Ya, ya. Pasal artis apa dia? Artis yang condemn ustaz buat ceramah. Punca dia punca macam ni. Ustaz berkenaan, dia dalam beberapa ceramah dia ada petik beberapa perkara termasuk hadis lah, yang mana yang tidak ada rujukan yang baik, termasuklah dalam masalah hadis yang disebut sebagai hadis palsu dan lain-lain. Dan juga termasuk masalah Bani Tamim. Bani Tamim. Tamim tu apa? Ta tu tanah, mim tu Melayu. Kan? Dan dia kata dia rujuk kepada satu ustaz yang saya tak mau sebut nama. Tuan-tuan sekalian, saya berat saya nak sebut benda ni, tapi saya nak sebut sebagai iktibar untuk kita semua. Kita sebagai ustaz ataupun sebagai penceramah, dia kena ada satu budaya, iaitu mudah untuk cakap saya tak tahu. Kalau orang tanya soalan, kita tak pasti. Kita tahu tapi kita taraddud kan, kita was-was. Kita tak berapa kejap nak jawab. Lebih baik kata saya tak pasti, saya tak tahu. Itu lebih selamat. Satu lagi, budaya kita ni saya perhatikan, kita tidak ada budaya suka terima teguran orang. Bila orang tegur kita, nasihat kita, kita selebriti, kita orang terkenal, kita ulama, kita orang alim, bila orang kat bawah ni bagi nasihat, walaupun sebenarnya kita silap, tapi kita masih nak pertahankan pendapat kita. Ini bercanggah dengan amanah ilmu. Saya nak sebut pengalaman saya di luar negara, tuan-tuan. Bila saya buat PhD, kita menghadiri beberapa conference, academic conference. Academic conference ni yang duk bentang paper, yang duk bentang kertas kerja ni macam-macam lah. Ada orang Inggeris, ada orang Islam daripada negara Arab dan sebagainya. Saya perhatikan bangsa Inggeris ni, orang-orang barat ni, dia senang nak sebut dengan mulut dia tu, dia senang. Dia kata I'm not sure, atau I don't have a clue, dia kata. Ataupun saya tak pasti, saya tak tahu apa-apa. Dia senang nak sebut yang tu. Orang kita ni, ustaz-ustaz kita ni, minta maaf lah, apa saja orang soal semua dia boleh jawab. Ni masalah. Kalau betul dia boleh jawab, itu yang paling bagus. Tapi kalau kita tak boleh jawab, didik diri, latih diri jawab saya tak tahu. Apa masalah? Adakah merendahkan martabat kita? Adakah orang akan ejek kita sebab kita tak tahu? Tak. Bagi saya, siapa yang berani kata dia tak tahu, itu orang yang lebih baik. Sebab dia amanah. Kan? Dia tak cuba untuk jawab. Saya bagi satu contoh. Kadang-kadang orang yang kat bawah ni, sebelum dia tanya soalan kat ustaz, dia dah study habis dah. Kan? Dia dah study habis dah. Ustaz tu tahu sikit-sikit je. Sebab ustaz ni dia banyak benda yang dia kena belajar apa semua. Lepas tu kadang-kadang dia dah terlupa dah bab tu. Kawan ni sebelum datang kuliah, dia dah buat homework dah, dia baca habis. Dia pun petikai lah benda yang ustaz cakap, atau dia tokok tambah benda yang ustaz cakap. Ustaz ni kadang-kadang bila ada orang nampak lebih sikit, dia tak boleh terima dah. Saya pergi ke luar negara, tuan-tuan, saya tengok orang putih, dia cukup appreciate kalau ada orang boleh tambah benda hak dia cakap. Lain. Ustaz kita tak boleh. Tuan-tuan buat lagu tu, cuba tuan-tuan tengok. Sikit lagi berubah muka dia, sikit lagi. Sikit lagi berubah muka dia. Ni masalah dia. Jadi bab amanah ilmu tu kurang. Jadi berbalik kepada soalan itu, kenapa artis tadi dia bagi nasihat? Sebabnya ialah kerana bila bercakap ni kurang rujukan, dan juga hadis-hadis yang disebut tadi, termasuk kisah yang kita sebut tadi, tuan-tuan, tak sepatutnya dijadikan sebagai cara untuk bagi nasihat. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Kita ambil satu kisah yang mana kisah tadi tu tidak ada sanad. Setengah orang kata apa? Dia kata tak apa, kisah ni tidak ada sanad sebab dia bukan hadis. Okey, dia bukan hadis. Tapi masalahnya kisah ni dia cerita tentang hukum hakam yang berkaitan dengan arwah, betul tak? Kisah ni walaupun dia bukan hadis,
Kisah ni bukan hadis, cerita ni hanya satu orang yang pergi bagi duit 1,000 dinar. Dia bagi duit 1,000 dinar. Siapa dia? Tak tahu. 1,000 dinar yang dia bagi tadi kepada satu orang pun nama dia kita tak tahu. Berlaku zaman bila kita pun tak tahu. Ini bukan hadis. Okey, tak perlu kepada sanad. Tapi masalahnya tuan-tuan, kenapa kita kata perlu juga kepada sanad? Perlu juga kepada kita nak kena pastikan tapis cerita ni, sebab dia cerita pasal hukum hakam orang yang mati. Tuan-tuan akan tanya pula, hukum hakam apa pula ustaz? Tak ada hukum pun. Apa tidak hukumnya? Orang tu tak menyahut, bukan ahli syurga. Menyahut dekat barahut, dia ahli neraka. Kita kata dia ahli neraka. Itu menunjukkan bahawa ada hukum hakam. Kalau kita terima cerita ni, kita bimbang masyarakat ambil cerita ni sebagai panduan, dia pergi dekat telaga Zamzam sebagai masa musim haji atau masa di umrah nak pergi Yaman, tak ada sebab nak pergi Yaman, dia pergi dekat telaga Zamzam je. Dia kata kalau tak menyaut dekat telaga Zamzam, dia kata pi mana lagi? Neraka. Bahaya tak? Bahaya tak? Bahaya. Sebab tu kita kata cerita macam ni tak boleh dijadikan cerita untuk pengajaran. Nak cerita ambil hak ujung tu je boleh. Apa dia hak ujung tadi? Dia kata dia di ahli neraka sebab dia tak ambil peduli tentang adik perempuan dia. Yang tu matan yang tu sesuai dengan hadis Imam Muslim tadi, la yadkhulul jannah qati'. Yang tu tak apa sebab hadis tu hadis sahih. Jadi itu disiplin kita mengaji tuan-tuan. Sebab tu saya sebut kepada tuan-tuan bahawa kalau ada ustaz-ustaz yang terkenal sekalipun, hebat-hebat sekalipun, kalau dia cakap ada benda yang kita rasa pelik, ambil cerita tu, kita semak. Kita semak. Kan? Tengok dalam kitab, dalam internet, website, kalau kita pandai carilah. Kalau tak pandai cari, tanya ustaz-ustaz lain, buat perbandingan supaya ilmu yang kita dapat tadi ilmu yang benar, tidak ilmu yang sesat. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Kalau tidak ada, saya berhenti setakat ni boleh. Jadi mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza